Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Sambungan daripada bulan lepas yang kita ada sentuh sikit tentang hukum. Tuan-tuan, kenapa ulama akidah, ulama tauhid membahagikan hukum kepada 3 kategori? Pertama dipanggil hukum syarak, yang kedua dipanggil hukum akal, yang ketiga dipanggil hukum adat. Sedangkan dalam ilmu lain, ilmu fiqh secara khususnya, usul fiqh secara khusus, ulama hanya menekan tentang hukum syarak, di mana hukum syarak yang kita sebut hari itu ada 2 bahagian utama, iaitu taklifi dengan wada'i. Yang kita dah sentuh sebersikit bulan lepas. Taklifi maknanya hukum yang diberati ke atas mukallaf. Bila seorang Muslim mukallaf melakukan sesuatu perkara, dia tak lari daripada 5 hukum. Sama ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 kategori. Yang kedua dipanggil wada'i, yang mana 5 hukum tadi itu datang daripada 5 perkara. Pertama dipanggil sebab, yang kedua dipanggil syarat, yang ketiga dipanggil mani', yang keempat dipanggil sah, yang kelima dipanggil batal. Kemah ulama syariah, ulama fiqh, usul fiqh letak tu kemah. Kombinasi antara ulama tafsir, ulama hadis, ulama usul fiqh, fuqaha meletakkan kriteria tu kemah. Kita tak boleh lari pada 5 benda ni. Apa benda pun kita buat tak lari pada 5 benda ni. Tapi bila kita buang benda ni, kita anggap benda tu alah, orang buat, ulama ni orang, dia punya apa kita panggil, slogan, ulama ni orang boleh buat salah. Betul lah bang, orang juga yang buat bangunan ni pun orang juga. Tuan-tuan mari ada siap terus masjid bang, yang buat masjid ni orang kan tu raya, orang juga. Yang buat jalan raya orang ke apa, orang juga. Habis tu kenapa tuan-tuan beri keyakinan pada orang buat tukang masjid? Kenapa tuan-tuan tak buat sendiri? Kan nampak mudahnya kan buat masjid. Alah, buat masjid ada simen, ada batu, jalan lah. Tu pada kita yang bodoh ni, pada kita yang tak erti bidang ni, ada simen, ada batu besi, susun jadilah masjid. Apa yang payah nak? Kita tak duk bidang tu bang, sebab tu kita rasa mudah. Kita rasa apalah susah. Tuan-tuan pergi cek doktor. Saya bawa adik saya hari tu pergi cek doktor pakar mata di Ipoh. Buka, tutup, buka, tutup, dah balik RM50. Masa tu 20 tahun sudah punya cerita. Kata hati, wah asamnya doktor. Buka, tutup, buka, tutup, RM50 baju. Senang benar kerja, kita kata. Kita kata senang. Tuan-tuan duduk tempat tu boleh buat. Tuan-tuan duduk tempat tu
pergi cek mata orang, boleh? Bang, boleh bang? Tak boleh. Tak reti kita tengok. Tak reti, bukan bidang kita. Saya hari tu sakit macam-macam lah, sakit belakang, nak berdiri, sakit apa sakit, mari doktor ni kata tulang belakang ustaz, masalah. Mari doktor ni kata lutut ustaz, masalah. Mari doktor ni kata ustaz kena pergi tarik tulang belakang. Mari doktor ni kata kena asah kepala lutut. Ya Rabbana, aku kata tengok asah kepala lutut, bukan senang. Bukan lutut ada spare kat market, asah rosak ganti lain. Tidak, satu tu lutut ada, bukan ada spare lain bang. Sudah saya jumpa doktor kata ustaz, doktor panel kami tu, dia kata ustaz, saya recommend ustaz jumpa kawan saya pakar di Ipoh, dia pakar tulang. Ustaz bawa X-ray, bawa pergi Ipoh, jumpa kita buat appointment. Saya pun pergi dia tengok, sakit apa encik katanya. Tak tahu lah doktor, dia berkata awak kena slip disc. Betul ya? Mana X-ray? Dia pun tengok apa tak apa, aku rasa nak lempang je doktor. Geram tu, aku tengah sakit ni. Dia gitu-gitu ni tengok. Dia ni betul ke? Sekarang training kepala sini orang, kita tengah sakit ni. Ya ke sedih kata. Tengok. Dia kata encik mari. Dia pun pegang kepala lutut dia, dia tekan. Bukan. Senang benar, tak ada 5 minit. Bukan. Macam mana doktor kata bukan? Kalau slip disc, dia kata, saya tekan ni encik menjerit, dia kata. Menjerit lah. Ni apa dia ni? Bukan dia, dah lebih gemuk, dia kata. Dah terlebih berat. Bila terlebih berat, tulang belakang encik lari, sebab tu encik rasa tak selesa, urat jadi masalah. Apa saya kata? Diet. Macam kurangkan makan. Itu je ayatnya. 3 bulan dia bagi senaman semua, elok alhamdulillah. Tak payah nak duduk kepala lutut, tak payah nak tarik tulang belakang. Tak payah. Kalau aku tikut cakap doktor lain, dia lebuh tulang belakang aku. Alhamdulillah. Tu sama doktor tu kan. Ada yang pakarnya. Tuan-tuan tak kalah sakit tulang belakang, pergi jumpa doktor kurap. Jangan. Bala. Macam tu juga ilmu. Fiqh ada pakar dia. Usul fiqh ada pakar dia. Tafsir ada pakar dia. Hadis ada pakar dia. Nak baca hadis, rujuk ulama hadis. Nak baca ayat Quran, buka pakar pandangan ulama tafsir. Nak cari hukum, rujuk pakar fiqh. Ni yang jadi celaru hari ni, habis macam ni. Bukan semua ustaz boleh pandai semua bidang. Tu kena faham. Dan ni bila ingat ustaz ya, dan ni pula ada pula ustaz jawab semua. Tanyalah. Tanyalah, anta tanya, ana jawab. Banyak juga orang tanya soalan saya, ustaz macam mana? Nanti mufti mai tanya, saya tak jawab. Ustaz tak mengaji, saya mengaji. Tapi saya tak tahu sistem di Perak ni dia ambil pandangan yang mana. Fiqh ni banyak pandangan ulama. Banyak. Tapi Perak punya style dia nak ambil pandangan yang mana. Tengok tanya mufti. Sebab tu nama dia mufti. Kalau semua orang boleh fatwa, mampu. Itu insya-Allah. Macam di Malaysia pun kita ada pakai hukum. England hukum lain. Malaysia hukum lain. Majlis Bandaran Ipoh saman dia lain. Majlis Bandaran Kuala Kangsar saman dia lain. Kalau di Kuala pukul 21 petang hari Sabtu tak ada bayar parking dah. Kalau kat Melaka hari Ahad pun bayar parking juga. Salah ke? Tidak, tu tempat dia. Dia punya cara lah hukum. Oh macam tu ustaz. Macam tu lah. Jangan main semaraknya. Salah. Tak betul cara. Sebab tu ulama' tauhid letak hukum ada 3. Biar kita reti duduk. Ada benda timbang hukum syarak. Apa dia? Tingkah laku manusia. Tingkah laku mukallaf. Timbang dengan hukum syarak.
Kita tak lari pada 5 hukum syarak. Sembahyang 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Puasa bulan Syawal sunat. Haji wajib. Dah buat haji pula sunat. Zakat wajib. Dah bayar zakat, nak sedekah sunat. Settle. 5 hukum syarak ni mari daripada 5 hukum wad'i tadi. Mana? Sebab. Sekarang pukul apa? 7.47. Wajib ke isyak? Isyak wajib ke? Bang, pasal apa tak wajib? Tak masuk waktu. Isyak tu wajib. Kita pun mukallaf. Tapi sebab belum ada. Belum masuk waktu. Tak wajib sembahyang isyak. Nampak tak? Kemas tak ulama letak? Ada dipanggil sebab. Yang kedua syarat. Nak masuk sembahyang tu pula ada syarat. Selamba je untuk imam. Pakai spender je jadi imam. Allah Akbar. Hai huhara. Kacau. Tok imam pakai seluar pendek jadi imam. Kacau. Tebus je pusat nampak kat orang. Kacau. Ni adik-adik duk semayang. Kadang-kadang sembahyang Jumaat duk pakai seluar jean pendek, baju pendek, rukuk nampak punggung kat orang. Tak ada khilaf ulama lah. Ustaz, saya ikut mazhab Hanafi dah. Mazhab Hanafi pun nampak punggung batal semayang. Kok lutut aku ada khilaf ulama. Tapi bila nampak lubang punggung, tak ada kata Hanafi kata boleh dah. Semua mazhab batal. Tak ada. Syarat dia tutup aurat. Syarat dia menghadap kiblat. Syarat dia bersih pakaian. Syarat dia suci pada ada kecil ada besar. Itu syarat nak masuk sembahyang. Sebab syarat. Tengah-tengah sembahyang pula kalau orang perempuan datang pula period, datang haid. Ada orang tanya, Ustaz, awak ni bulan Ramadan habis tu lagi setengah jam nak buka puasa Ustaz. Habis tu datang period. Macam nak kopel Ustaz, batal dah puasa kau. Itu tak aci lah. Lagi setengah jam nak buka puasa. Aci tak aci tu kerja orang Ta'ala. Hukum. Tuhan tak menzalimi hamba dia. Pahala tu dapat. Pekah dia tak bincang bab pahala bang. Ha? Pahala tak dapat sembahyang tak? Pekah dia tak bincang pahala dapat ke tidak. Dia bincang sah ke tidak, cukup syarat ke tidak. Tak cukup syarat sebab ada manik yang mendatang tadi. Tengah-tengah sembahyang tadi kentut, batal sembahyang. Tengah-tengah tu imam tengah sembahyang, cucu tarik kain, lebuh buat lari. Tengah-tengah sujud, cucu tengok kain Tok Wan longgar je macam dia rentak buat lari. Lebuh. Macam mana Ustaz? Lebuh dah. Ambil cari kain lain, sembahyang lain. Lebuh. Kalau tersingkap sekejap tak apa lah, dah bawa lari di cucu pakai hair. Tutup ngapa? Tu dia. Lebuh sembahyang kita. Sebab apa? Sebab ada benda yang menghalang daripada sah. Cukup syarat semua sah. Tak cukup syarat batal. So ada sikit beza tak sah dengan batal. Batal ni maknanya dah okey dah. Syarat nak masuk tu dah okey dah. Semua dah ada tutup aurat, semua dah ada. Tiba-tiba tengah sembahyang terkentut. Tiba-tiba tengah sembahyang beralih kiblat. Mana dah tahu? Kereta bunyi dia pergi tengok kereta. Dengan badan-badan pusing pergi tengok kereta. Lebuh sembahyang. Tak ada apa. Takut orang cilok kereta tak? Kereta mahir. Bala juga kereta mahir. Takut orang sapu. Jadi tu asal kata kereta basikal pun takut orang cilok lah. Tu yang basikal duk main daripada duk naik basikal tu. Abang Haji beli tak basikal? Pernah tengok? Minggu sudah lah awak pergi tengok berapa duit ke basikal tu. Yang tayar bodoh tu je 2,500 sama kereta awak. Sama dengan kereta awak tu harga basikal. Kalau yang jenis canggih tu 3-4 ribu. Lagi canggih 7-8 ribu. Itu yang viral yang masuk
berita semalam, masuk kedai makan, merusung masuk kedai, takut orang curi kat luar. Itulah dunia bang. Itulah dunia. Kita hambat benda tu, kita dapat, takut pula orang curi. Contoh apa, main bola. Hambat. Nak hambat bola, orang terpegang. Dapat kita buat lari, orang hambat pula. Macam tu dunia itu. Nak tengok pasal apa dunia, tengok bola. Kita dah hambat bola tu, buat lari. Kan? Tengah-tengah nak passing dengan member, kutu sapu pula. Buat lari. Itulah merebut. Dapat megah, tak dapat sedih. Tu 5 hukum 10, 5 taklifi, 5 wada'i, 10 ni duduk bawah satu nama hukum syarak. Okey, tutup buku hukum syarak. Kita pergi hukum adat dulu. Apa maksud hukum adat? Benda yang biasa berlaku. Kata ulama' Jawi kita, benda yang terhenti di atas ulang-ulang cuba. Mampu nak faham bahasa orang dulu. Baca kitab Jawi, hidup pondok 7-8 tahun, bengap tak faham tauhid. Jenuh nak faham yuk. Terhenti di atas ulang-ulang cuba. Allah menatang habis ulang-ulang cuba. Kena tes. Contoh, ambil air kosong, cucur, masak. Sampai berapa darjah dia didih, degree dia. Kalau Celsius 100, try hari ni 100, esok try lagi 100 Celsius, lusa try lagi 10, 100 kali try 100 Celsius didih air. Confirm air kosong mendidih 100 darjah. Bubuh garam, lain suhu dia jadi. Bubuh gula, suhu dia jadi lain daripada 100 darjah. Itu dipanggil apa? Hukum adat. Sebab kena test, kena cuba. Apa bahasa mudah dia bang, hukum adat ni? Sains. Sains ni kita pakai hari ni. Logam galibnya mengalirkan elektrik. Kotak biasanya kena api terbakar. Galibnya gitu, terbakar dia. Nak satu benda biasanya kalau nak tegak kena ada tiang. Sebab tu nak buat bangunan, selepas buat tapak, buat tiang dulu. Tak ada pula orang bubuh dinding dulu, bubuh tiang. Mampui lungkup bangunan. Lepas pasak, piling semua, tiang dulu naik. Itu hukum adat. Bukan adat yang kita faham dalam bahasa Melayu tu. Adat Minang, adat adat kahwin tu, adat tu bahasa Arab dipanggil taqalid. Ni adat dalam bahasa Arab, bukan adat dalam bahasa Melayu. Adat yang kita faham bahasa Melayu panggil adat tu, bahasa Arab dipanggil taqalid. Apa dia? Ikut-ikutan. Kalau orang Perak nak Minang kena ada tepak sirih. Letak tepak sirih tu faham dah tu. Kalau benar tempat ni ikut adat sungguh, kalau tak ada tepak sirih dihambat balik dia rupa itu. Jangan hambat main. Ada setengah tempat dia rupa itu. Sekarang tak ada dah bang. Buah pokok pisang Minang anak orang. Depan kedai mamak Minang anak orang. Punya orang hajurnya orang sekarang tak kerti adat. Dia kata. Konon ikut Mak Saleh. Hati-hati cabuk pun pergi ikut Mak Saleh style. Depan-depan orang tu, will you marry me? Megah sangat ikut Mak Saleh beruk tu. Mak Saleh tu memang beruk, tak apa lah. Pasal apa? Saya kata beruk lah. Orang pakai seluar, dia buka seluar, beruk lah. Orang nak Minang anak orang, Minang elok. Bukan pintar tengah orang, pergi Minang anak orang. Tak reti malu, tak reti segan, beruk, bukan reti segan. Tengah orang buat kerja, beruk. Satu. Yang kedua, demo kata demo tu benda beruk. Demo kata tak wan demo beruk. Yang kita orang Islam ada adat Melayu pula, pergi gatal pergi ikut masalah beruk tu buat apa? Awak cakap biar reti. Orang Melayu ni kan cakap apa itu? Tak, dia tak faham.
Kalau orang dulu ya jelin-jelin faham, orang sekarang tak boleh, kena maki baru dia faham. Itu masalah. Maksud adat sini benda yang memang jadi rupa itu. Adatnya bila benda tu tegak ada tiang dia. Betul. Nak jadi pokok getah, tanam biji getah, tumbuh pokok getah. Nak tanam pokok getah, tanam biji jagung, tak jadi. Nak kena ada air, nak kena ada oksigen, nak ada cahaya matahari cukup, jadi dia tumbuh. Itu adat, hukum adat. Sebab tu mukjizat itu yang berlawan bagi adat. Boleh bang? Boleh ke ni? Kenapa tauhid nak belajar hukum adat? Saya kata tadi hukum syarak cukup lah, Quran sunnah. Kenapa dalam tauhid nak bincang hukum adat, hukum akal? Sebab ada yang berlaku dalam alam ni tidak dibincang dalam hukum syarak, dibincang dalam hukum adat. Mana mukjizat? Kenapa bila ahli sihir Firaun tengok tongkat Musa boleh tukar jadi ular, pi menterkedarah habis segala yang dibuat oleh ahli sihir. Bila mereka tengok apa yang dibuat oleh Musa tadi, kharru sujada. Dia tak fikir banyak, spontan saja ahli sihir Firaun terus sujud. Amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Why? Sebab ahli sihir Mesir ni masa itu dia anggap ahli sihir yang paling hebat dalam dunia. Mesir terkenal dengan sihir zaman tu, sampai sekarang pun boleh tahan juga lah, kan? Sebab tu arwah tu Guru Harun Din pergi mengaji kat Mesir. Dia ambil ilmu tu kat Mesir bang, bukan ambil kat Al-Ustaz, kan? Satu guru dia duduk di Bilbis, nama tempat tu di Mesir. Tuan-tuan pergi esok lepas PKP, pergilah jalan. Ni besi badan kering, benda panjang, benda kering, benda panjang, Kuala. Habis sangat Ipoh. Allah, usirlah dunia sikit bang. Duit banyak, pencen ada, IPF ada, banyak apa dia banyak. Simpan ustaz, kesian kat cucu. Kita tinggal cucu bang, esok cucu joli habis, apa tak ingat kita bang. Ada duit lebih, ajak mak haji jom jalan. Mana pergi Turki, pergi Mesir, tengok tempat sejarah Islam, banyak tempat. Kenapa ahli sihir dia sujud? Sebab dia faham yang dibuat di Musa ni bukan sihir, bukan, luar biasa. Ini bukan kerja orang ni. Kalau kerja orang tak boleh buat macam ni. Ini datang daripada satu benda yang luar kemampuan manusia. Tuhan nama dia. Sebab tu yang dibuat di Tuhan ni luar daripada imajinasi otak manusia. Sebab tu ulama tauhid letak Tuhan jadikan alam ini daripada tidak ada kepada ada. Ini jelas. Saya minta maaf lah kalau ada orang-orang golongan yang cuba nak buat tak faham benda ni, yang terpengaruh dengan ajaran pelik-pelik ni. Ada, tak kira dah nama martabat 9 ke martabat 7 ke, saya tak tahu lah. Senang nak bagi faham, Tuhan jadikan alam ni daripada tak ada kepada ada. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Sebab tu Tuhan tu nama Qadim, yang lain nama Hadis. Pasal apa Hadis? Sebab baru ada, sebelum tu tak ada. Kok lah ada zarah-zarah? Tak ada, kosong. Alam ni tak ada apa, zero, nothing. Lepas tu baru Tuhan jadikan matahari, jadikan langit, jadikan bumi. Sebelum tu tak ada apa. Faham? Macam mana Ustaz? Daripada tak ada kepada ada. Kita faham ikut otak kita. Adatnya, tu panggil hukum adat. Adatnya, benda main daripada sesuatu ni, kita ambil botol ni, buat daripada plastik main daripada bahan kimia ambil pada ni dia ada main daripada mana? Pokok getah tadi, yuk nori getah main mana? Pokok getah main mana?
Kok getah main mana? Anak getah main mana? Biji getah main mana? Pokok getah main mana? Biji getah main mana? Pokok getah. Dia tak berhenti benda tu, dia ikutnya macam tu. Tapi alam ni Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Lepas tu barulah dia berkembang, jadi kita nampak. Memang Tuhan, pokok nyo Tuhan buat lain, pokok pinang buat lain, pokok pelam tu berarti ada berapa jenis pelam? Quinine dengan apa? Macang. Lebih kurang je. Belum saya sebut binjai lagi. Tuan tak mampu tak kenal binjai macam mana. Awak kahwin dengan orang gerik ni baru kenal lah pokok bayah. Kalau lalu tepi highway tu bayah lalu, ingat pokok nyo. Baru tahu tu bayah. Oh, bayah. Kalau letak pelepah bayah, letak pelepah nyo, letak pelepah sawit, letak pelepah kurma depan tuan-tuan, tu kenal tak? Saya tanya mampu tak kenal? Kalau ikut teori Darwin bodoh tu, dia kata pokok bayah dengan ni berevolusi lah. Sebab tu dia berubah jadi bayah kepala otak dia. Tak ada. Dia memang spesies yang lain. Tuan-tuan tengok bunga raya. Ada merah, ada kuning, ada putih, ada oren, ada. Kalau dia berevolusi, 100 tahun merah tukar jadi oren. Tak, dia rupa itu je. Tu negro tu katalah alasan duduk kat Afrika hitam. Dah 7 keturunan duduk kat England, gelap juga tak mau cerah. Tuan-tuan yang gelap ni tu duduk kat England kau mau cerah. Haram. Gelap apa itu juga, tak mau cerah. Mana bukti benar evolusi punya teori? Tak benar. Dia boleh kata itik tu kau jadi ayam, ayam tu kau jadi kambing. Semua tu just teori. Sains dia tak mau terima benda tu. Dia mesti ada bukti, evidence. Mana? Oh, dia kata kalau berubah, ada tak jumpa satu spesies dia duduk tengah-tengah, nak kata ayam ni dah itik, ayam separuh itik separuh, jumpa? Tak ada. Tak jumpa. Kalau kata beruk jadi orang, beruk tu dah habis, kenapa beruk dia lagi? Apa benda sebenarnya dia orang nak cerita? Dia orang nak nafikan kuasa Tuhan. Sains yang dia orang belajar itu untuk menafikan kuasa Tuhan. Sebab tu dalam kita belajar dalam bab akidah, yang berlaku dalam dunia ni kita panggil hukum adat. Ada tak yang bercegah hukum adat? Ada. Mukjizat. Kuasa Allah Ta'ala mengatasi hukum adat. Sebab tu Tuhan kata, بغير عمد ترونها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. Kenapa mereka tak tengok macam mana unta dijadikan, macam mana langit diangkat? Dalam surah lain sebut bighairi amadin tarawnaha. Ada dua tafsiran ulama situ. Sama ada tiang kita tak nampak ataupun memang tak ada tiang. Kita tanya Syekh Muzaffar yang naik roket itu sampai ke angkasa lepas itu, bukan sampai ke bulan pun, stesen angkasa lepas. Okeylah, tanya dia ada nampak tiang tak? Tanya dia, aku ada nampak tiang duk pegang bumi, duk pegang bulan? Saya pernah tanya orang bincang teori, siapa cikgu sains ni? Tentang yang ada kontak lagi cikgu sains kat sekolah, cuba tanya. Cikgu, saya tanya soalan dia. Macam mana boleh bumi pusing matahari? Yalah, teorinya kenapa berlaku 4 musim, kenapa berlakunya kitaran waktu? Sebab berlakunya pusingan falak. Bulan pusing bumi sebulan. Kita pusing matahari setahun. Bumi pusing satu tempat dia sehari 24 jam. Okey. Macam mana dia pusing?
Siapa kata bumi hidup? Angkat tangan. Tuan-tuan, nak tanya soalan. Siapa kata bumi hidup? Angkat tangan. Ni, siapa kata botol ni hidup? Angkat tangan. Tak ada siapa kata botol ni hidup. Mati Ustaz. Sebab tu kalau letak situ dah dia tak ada bangkit dia. Kalau kita kan boleh gerak sana mana, kita jangan. Siapa kata bumi hidup? Siapa kata bulan hidup? Tak ada siapa kata bumi bulan hidup. Habis kenapa dia pusing? Oh, dia kata ada tarikan Ustaz. Bumi ni dia ada tarikan, dia boleh tarik bulan. Okey, saya tanya. Kalau tarik, dia pusing ke dia dekat? Kita ni pasal apa kita boleh duduk atas bumi ni, dia panggil gravity. Tarikan, gravity itu Isaac Newton. Bila jatuh tempat dia apple kepada dia, terfikir dia, kenapa apple jatuh atas kepala aku? Dia pun fikir, keluar satu teori nama gravity. Kita kena hempat buahnya setiap hari, haram tak fikir pun tentang apa. Benak, spesies benak, tak mikir kepala otak. Tu dia. Kita tak mikir, sebab tu otak kita tak jalan. Maka keluar teori gravity. Okeylah. Pasal apa kita letak atas bumi? Sebab tu kita duduk tak terawang-awang. Sebab ada tarikan gravity. Bila tarik, mana jatuh ke bawah atau dekat? Kalau bumi tarik bulan, mesti dia dekat. Kenapa dia pusing? Jawab. Kalau ada cikgu sains kontak lagi, pergi telefon tanya, dia nak tanya soalan. Siapa tanya? Ustaz Raih tanya. Kalau boleh jawab. Melainkan ada track. Ada track. Kalau ada track, ada pusing. Nampak track? Walaupun sebelum Quran, wa kullum fi falakin yasbahun. Setiap planet Tuhan buat ni ada falak dia. Sebab tu panggil falak, tempat dia berpusing, orbit dia tu. Siapa nampak? Angkat tangan. Tuan-tuan ada nampak track dia tu? Ada. Bahkan ahli sains geo angkasa sebut, kalau lari 1 degree saja, katalah bumi kita dengan matahari lari 1 degree, hancur. Katalah kita pusing, terpergi ke dekat, lebuh, panas mampus. Ataupun terlari jauh sikit 1 degree, lebuh, beku habis. Orang benda panjang pakai baju 14 layer, sejuk, beku. Tak pernah lari walau 1 degree. Masuk akhir. Tuhan nak bagi tahu benda itu semua di luar otak engkau. Macam mana tongkat Musa boleh tukar jadi benda boleh makan, yang kau ingat kau pandai sangat dah dengan sihir kau. Aku bawa masa tongkat Musa aja, lebuh, benda lain tak terbuat di engkau. Kenapa bila Balqis masuk istana Sulaiman, dia tengok lantai sama-sama dengan ayuh, fakashafat an saqaiha, dia pun angkat kain, nampak betih. Kata Sulaiman, tak payah angkat kain layung, itu bukan ayuh, kaca. Apa kata Balqis? Rabbi inni zalamtu nafsi. Terus dia mengaku keislaman dia, ikut Sulaiman AS. Dia ingat dia hebat dah, dia ingat dia ada kerajaan yang cukup hebat, teknologi hebat. Rupa-rupa yang tunjuk di Sulaiman ni, ini bukan otak manusia punya kerja. Sebab tu orang yang Arab bila dengar Quran, dia kata ini bukan cakap orang. Siapa yang akui Quran tu hebat? Mungkin tuan-tuan tak, baru malam ni tahu. Agak-agak antara orang yang berminat dengan Quran ni, siapa nama orang? Abu Lahab. Orang yang puji Quran tu hebat, antaranya nama dia Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab? Yang kena maki dia surah Abu Lahab. Tabat yada abi lahabin wa tab. Dia pernah keluar satu ungkapan. Quran ni kata orang Kedah lah, tak kerti nak habaq. Tu bahasa mudah dia. Inna fihi la talawah. Tak kerti nak habaq lah. Benda apa Quran ni yang Muhammad baca? Tapi dia tak mau terima.
Orang degi, dia tak mau terima. Dia kata lah Muhammad ni sihir lah. Kan Nabi panggil, dia pernah nak panggil Nabi Muhammad. Tengah-tengah orang panggil Muhammad, orang hajar kan. Dia ingat nak saudara dia panggil Muhammad. Apa? Ya. Apa bukti kau Rasulullah? Kalau aku tunjuk kau nak beriman, mesti. Ni daripada panggil dia ni, Abu Jahal and the gang ni. Betul. Masa tu bulan purnama malam tu, Nabi tunjuk isyarat kat bulan. Turun bulan. Ada orang kata tu benda tu hanya khayalan. Tak. Memang turun betul-betul bulan depan Abu Lahab, Abu Jahal. Turun bulan tu depan dia orang. Naik balik ke atas. Beriman? Tak. Tetapi panggil ahli magic buat turun bulan memang. Panggil. Kalau boleh. Pasal apa saya kata cerita tu betul? Sebab masa itu, dalam masa yang sama, dalam hari yang sama, peristiwa tu dapat dilihat oleh orang Parsi ceritanya. Hadis tu panjang, cerita sirah tu panjang. Ada beberapa orang pengkaji falak masa tu, orang Parsi memang minat falak. Orang Parsi, orang Pakistan, orang Afghan ni orang kuat map. Memang dulu sejarah ada macam tu. Sejarah Namruz ni sejarah pakar matematik. Bukan orang Amerika bang. Amerika beruk tu baru belajar je matematik. Kita je ingat orang putih ni pandai sangat. Tak. Matematik ni bermula daripada Asia Tengah. Tu geng-geng Parsi, geng-geng ni orang ni pakar. Jadi dia pun tengah duk parti bulan masa tu. Tengah duk kira berapa bulan berapa. Tiba-tiba hilang. Hilang bulan. Tengah duk kira hilang. Masing-masing duk ingat rabun ke mata tengok hilang. Tanya kawan ni, memang hilang. Tiba-tiba dia balik. Mudah. Dia pun pergi jumpa pendeta Yahudi Nasara, tanya, macam mana boleh hilang? Rupanya pendeta Yahudi Nasara tahu antara mukjizat Nabi Muhammad ialah boleh buat turun bulan, turun ke belah ke bawah. Ada dalam Taurat Injil cerita benda tu. Kata dia demo, gamaknya Nabi orang Arab dah turun, dah diutuskan. Itu antara mukjizat Nabi terakhir akhir zaman. Dengar dia tu, yang tukang kira tadi tu, falak tadi, berambat pergi ke Madinah, pergi ke Mekah. Sudah dia beriman dengan Nabi SAW. Orang yang duduk jauh boleh beriman, yang duduk depan batang hidung tengok tak nak beriman. Allah Ta'ala punya buta perut. Kalau ada spesies buta perut tu bang, kok mana? Mana contoh mukjizat lagi? Nabi Ibrahim tak terbakar. Nabi Ibrahim tak terbakar. Punya besar api tu bang. Namrus buat pengumuman, kita bakar, cerita macam cerita hantu kat limah lah. Kita bakar. Kita nak bakar Ibrahim. Bukan susah kalau nak bakar pun. Buat api kecil pun mati dah logiknya. Tapi ialah orang politik kan. Sebab orang politik marah ni. Dia psycho. Orang politik ni suka psycho. Nak tunjuk show power. Kata-kata api kecil tak syok. Buat besar betul. Nak bukti tu, dia isytihar satu Babylon. Siapa yang nak bengang ke Ibrahim, bawa kayu. Pakat bawa kayu. Cuba saya kata, tuan-tuan, saya nak orang Kuala ni himpun kayu. Agak banyak mana kayu ada. Tuan-tuan bayang satu kerajaan bawa kayu api nak bakar Ibrahim. Agak banyak mana kayu kamu. Tak tahu nak bayang. Mau katalah besar masjid ni kayu bakar, macam mana api? Macam tu. Jadi bila api tengah nimbun naik tu, nak campak Ibrahim tu macam mana? Nak pergi dekat tak boleh, api tu dah besar benar. Marak benar besar. Terpaksa pakai manjanik. Macam kalau cerita perang dulu tu yang pakai macam lastik paling tu, kena pakai macam tu. Jadi nak campak tu kena tekan Swiss. Siapa yang tekan Swiss tu? Yang tekan Swiss nak campak Ibrahim masuk dalam api tu siapa bang? Bapak dia sendiri, Azar. Bapak dia sendiri
sendiri yang tukang berhala tu, dia yang tekan Swiss untuk Nabi Ibrahim masuk dalam api. Sebab tu di akhirat besok, Tuhan bagi peluang pada Ibrahim AS untuk balas balik apa yang dibuat oleh bapa dia. Nak tekan Swiss, nak campak pak dia masuk neraka. Tak sampai hati Nabi Ibrahim AS nak buat, tak sampai hati. Pak sendiri kot. Ada kata pak saudara, tak apalah. Ada kata pak angkat, tak apalah. Tapi dah duduk bela kita, mesti sayang. Tak sampai hati Nabi Ibrahim nak campak. Tuhan ubahkan rupa bapak dia jadi babi. Na'udzubillah. Maka dengan genyi Nabi Ibrahim pun tekan masuk neraka. Na'udzubillah. Apa poin saya nak cerita sini? Punya maraknya api tu terbakar tak Nabi? Tak. Ada kesan? Tidak. Apa tidak? Itu dipanggil mukjizat. Berlawan bagi adat. Adatnya api ni lebuh lah kalau masuk. Tapi Nabi Ibrahim tak ada apa. Panas, memang panas. Ada kawan saya cuba petikai isu tu. Dia kata, dia kata, kan Tuhan kata, wa qulna ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan perintah pada api suruh jadi sejuk. Sebab tu Nabi Ibrahim tak terbakar. Kalau panas terbakar dia. Mika tak cerdik, teman kata. Apa tak cerdik? Api, kalau api tak panas, macam mana dia boleh bakar kayu bawah? Bang, apa sifat, kenapa boleh berlaku kebakaran? Okay. Siapa ambil jepam? Sain. Kenapa boleh terbakar? Pertama, mesti ada bahan bakar. Dia api tak mau tiba-tiba je duduk. Api, apa terbakar? Tak ada api je. Gila apa? Dia mesti ada benda terbakar. Dia tak mau api duduk atas tu. Gas ke apa, mesti ada. Minyak ke, kayu ke, ada benda terbakar. Ada bahan api satu. Yang kedua, mesti ada haba. Tak mau tengah-tengah sejuk terbakar. Gila ke apa? Sebab tu orang goreh melerang tu mancing api. Sebab tu mati api kita goreh pasal nak bagi ke haba. Yang ketiga, kan? Jam. Ni sains ni ingat lagi ke tak ni? Oksigen. Tentang. Sebab tu bila saya tanya cikgu sains, kenapa matahari terbakar? Jam tak boleh jawab. Kata kat udara tak ada oksigen, matahari terbakar. Boleh keluar cahaya kan? Jam. Pindah. Mana ada benda yang di luar otak kita tak mampu capai. Berapa juta tahun dah matahari itu menyala. Ada padam. Logik kita lah, ambil lah gas banyak mana, apa kalau cucuh, lama padam tak? Padam ni kan. Kenapa tak padam-padam? Tak ada jawapan. Saintis tak ada jawapan. Dia reka-reka je. Dia tak ada jawapan. Dia nak tolakkan kuasa Tuhan tu, dia reka dengan otak dia tu. Sebab tu ulama tauhid letak tu hukum adat. Apa hukum adat? Setakat mana otak kita capai, itu hukum adat. Yang ketiga dipanggil hukum akal. Hukum adat ni banyak lah nanti bincang. Hukum akal dibagi 3. Baru mukadimah yuk, dah nak habis masa dah. 10 minit lagi. Hukum akal ada 3. Pertama, wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, harus. Wajib pada hukum akal itu tak sama dengan wajib di segi hukum syarak tadi. Tak sama. Bunyinya sama, maknanya tak sama. Wajib yang kita faham dalam hukum syarak tadi, wajib buat. Kalau tak buat, dosa. Semayang 5 waktu tak buat, dosa. Pasal apa? Tuhan perintah suruh buat. Puasa Ramadan wajib, pasal apa? Tuhan perintah suruh buat. Tak buat, dosa. Wajib dari segi hukum akal, makna benda yang tak dapat tidak mesti jadi. Tak boleh terima di otak benda tu.
1/1 mesti 2. Koklah 2,5 ke, negatif 2 ke, tak mau. Tak mau. Benda tak payah fikir banyak. Mesti jawapan dia gitu. Tuan-tuan pergi tengok orang accident, tengok menguit lagi orang, menguit, hidup lagi yuk. Nampak menguit lagi orang, hidup. Siapa beritahu? Okey, logik hidup, gerak lagi, hidup lah tu. Tak apa dia mengerang je. Tak gerak lah tapi dia mengerang. Hidup lagi. Okey. Tu cerita Titanic tu. Kita tengok Titanic. Yang dia dah tenggelam kapal tu, dia penyelamat pergi cari. Dengar bunyi wisil si perempuan tu tiup. Ada orang. Kan? Ada bunyi mana tiup. Kalau orang mampu tak boleh tiup wisil dah. Orang hidup lagi tak ada. Okey. Ada fikir panjang tak? Fikir panjang tu. Hidup ke tak orang? Hukum makan dia tak payah fikir banyak. Benda tu logik. Tak payah test. Nak test lah tu orang hidup ke tak lah. Memang gerak hidup lah. Logik. 1/1 2. Tak payah test banyak kali. Memang banyak tu. Kalau tadi kimia ke apa, kena test. Baja banyak mana semua tu kita nak test. Kena ulang kali cuba kata. Baik, alam ni boleh tak jadi sendiri? Tuan-tuanlah, mari-mari. Dulu tak ada masjid ni. Tuan-tuan mula orang asal yang panjang ni. Tak ada. Tuan-tuan balik, pergi Kipoh saat 3 hari, balik-balik ada. Tertonggok masjid lah. Mana mari? Tak ada, memang macam tu. Tiba-tiba je ada. Gila ke apa? Tak boleh terima dia otak. Tak boleh terima. Sebab benda yang kita nampak ni dipanggil mungkin wujud. Boleh ada, boleh tak ada. So bila ada, boleh ada, boleh tak ada, maka benda mesti ada yang menjadikan dia. Tu hukum akal. Timbul soalan, habis siapa buat Tuhan? Ada tak? Sebab mereka bersoal, kenapa dalam tauhid ni mesti ada sifat wujud, qidam, baqa'? Kita ni itulah. Yalah, maklumlah ada PhD kan? PhD Usuluddin, PhD Syariah, Imam Abu Hasan Syari, mana ada PhD? Tak ada. Imam Nawawi mana ada PhD? Kita ada PhD masuk universiti. Imam Nawawi tak masuk universiti. Kata demo kata apa itu. Tu bukan pendidikan. Apa lah, ada lawan tak ada, tolak lawan tak ada. Kan saya cerita orang mau masuk Islam. Ustaz orang Parit ngajar kat Perkim. Ustaz orang Parit. Dengar benar ya? Dengar benar. Tuhan tu ada. Wujud artinya ada. Wajib ada. Mesti ada. Lawannya tiada. Adam artinya tiada. Mustahil tiada. Wajib ada. Kawan tu baru masuk Islam semalam. Cina. Sekarang betul-betul cakap, ada ke tak ada? Pening sama Allah tu. Betul-betul cakap, ada ke tak ada? Itu bukan salah kita. Salah kita ngajar orang. Orang tu baru nak masuk Islam semalam. Ya kita nak pergi ngajar Arab Johar, pada dia buat konjang apa? Habis Ustaz, kenapa tauhid jadi payah? Sebab berlawan dengan orang yang tolak Tuhan. Kenapa letak wujud depan-depan? Sebab ada golongan yang tolak Tuhan. Zaman Nabi dulu, sehuduh-huduh Abu Lahab, dia percaya ada Tuhan. Dia percaya ada Tuhan. Cuma dia syirik orang tak. Dia sembah batu tambah. Itu pun bila Tuhan suruh Nabi kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah.
Bila kamu tanya pada Abu Lahab and the gang, siapa jadi kalangan Umin? Mereka kata, ya Allah. Habis kenapa sembah batu? Tok nenek aku buat yang tu. Tu kata jahil. Dia tak tahu apa dia buat. Mai pok-pok ni kata, tu dalil ada tauhid rububiyah. Dia guna ayat tu untuk buat dalil ada tauhid nama dia rububiyah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal and the gang ni, dia pun tauhid juga, tauhid rububiyah nama dia. Mai bertekak dengan kita. Saya tanya tu soalan je. Sekarang ni Abu Lahab ni bertauhid ke tidak? Tauhid rububiyah. Mereka faham tak maksud tauhid? Tauhid ni apa? Mengesakan Tuhan. Kalau syirik tak nama tauhid dah mangkuk. Dengan aku keluar mangkuk sekali, ambil sebiji. Tu tuan-tuan boleh cerita lah kat Apek tu pun tauhid juga. Macam tu. Dah. Itu dipanggil percaya kepada Tuhan tapi mensyirikkan dia. Tu kata syirik. Tak ada istilah tauhid rububiyah zaman Nabi, zaman Abu Bakar pun tak wujud istilah tu. Cuma buat boleh, ulama Asy'ariyah buat tak boleh. Ni pelik. Habis kenapa lepas wujud bubuh khidam? Sebab orang akan tanya. Contoh saya tanya. Saya kata dulu saya mari tahun 60-an tak ada masjid ni. Saya mari tahun 90 ada masjid ni. Saya tanya orang, mana datang? Oh, dah ustaz dah 10 tahun. Saya mesti tanya bila wujud? Tuan-tuan duduk dekat benda panjang ni, ada selalu kenal orang kampung, tiba-tiba jumpa satu orang mari kedai, tak pernah berjumpa rasa. Tanya, mai mana? Mesti tanya mari dari mana? Mesti mari tanya soalan itu. Sebab tu bila kita sembang Allah tu wujud, mesti orang tanya Tuhan mana? Jawab siap-siap, Tuhan tu tidak ada awalnya. Sebab tu nama dia Tuhan. Yang ada awal ni kita. Saya kata tadi pokok getah tu duduk bincang ayam ke dulu telur tu. Kan? Sampai hari ni saintis duduk pening, telur dulu ayam tu. Telur dulu ke ayam dulu? Telur ustaz. Apa? Telur jadi ayam, tu ayam telur. Telur main mana? Ayam juga. Ayam main mana? Penat tak jumpa jawapan. Sebab tu kata Tuhan tu tak ada mula. Bila tak ada mula tak tanya siapa. Sebab tu ulama letak qidam awal. Lepas letak qidam, letak bakar. Kita kok mana pun tuan-tuan beli handset. Last. Tak dan habis hukum adat tadi tak apa. Sikit. Tuan beli handset lah mahal macam mana iPhone 12 yang terbaru, iPhone 12 apa extra aku pun tak tahu baru tanya 6,000 mak dah tu dapat 2 biji kereta aku handphone 6,000 kereta aku 2,500 kalau boleh kenyang tengok handphone tu tak apa 6,000, 7,000 handphone. Beli bukan memang canggih macam mana pun. Lalah tanya. Sebelum beli siap tanya lah. Waranti ada. Ada waranti. Kenapa tuan-tuan tanya ada waranti? Kenapa tuan-tuan tanya ada waranti? Kenapa tanya? Dah set dalam kepala otak dah. Mesti rosak. Bila ada awal, ada ujung dia. Itu memang kepala otak. Sebab tu saya kata, kita beli handphone pun tanya bila nak rosak. Tuan-tuan tanya tak tuan-tuan mati bila? Pelik tak? Pelik tak saya tanya? Kita punya beli handphone, takutlah handphone rosak. Tuan-tuan fikir tak bila kita nak mati? Pelik bin ajaib, tapi itu benar-benar berlaku. Kita tahu handphone akan rosak, kita tahu motor kita akan rosak, sebab tu beli insurans, beli apa, takut lingkup rosak apa. Tuan-tuan setiap dah insurans untuk mati. Dah ambil ustaz insurans nyawa. Tu insurans nyawa untuk orang yang hidup, untuk kita ni nak bawa dalam kubur. Siap ke tak?
Apa isu yang kita jawab muka nakir esok? Nak jawab kat malaikat pada mahsyar esok? Siap lah. Dok. Bala. Tu bala. Sebab tu turunnya syariat ajar pada kita bahawa kita pasti akan mati. Ojek. Sebab tu dengan tak tauhid tadi apa-apa sebut wujud. Kemudian qidam. Itu baqa kekal. Tutup buku. Tuhan tu wujud, tak ada awal, so tak payah siapa buat. Tak ada akhir. Yang ada awal akhir ni kita. Seluruh isi langit dan bumi ni ada awal dan ada akhirnya. Sebab tu nama dia makhluk. Allah, Tuhan, tak ada awal dan tak ada akhir. Macam mana nak fikir Ustaz? Memang tak mampu nak fikir di otak kita. Sebab otak kita hanya mampu fikir hukum adat saja. Sebab tu hukum syarak pun tuan-tuan tak mampu fikir. Siapa boleh fikir kenapa subuh 2 rakaat? Katakan. Tadi subuh 2, zuhur 4, asar 4, masuk maghrib 3 pula, isyak 4. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Satu okey lagi. Tuan-tuan kentut batal sembahyang. Tuan-tuan kentut batal sembahyang lah. Mata. Basuh apa? Ambil sembahyang basuh apa? Basuh muka. Ada basuh punggung? Tak, saya tanya ni. Tuan-tuan kentut ambil sembahyang. Pak Haji pergi basuh punggung. Pasal apa? Saya kentut dulu Ustaz, basuh punggung. Tak, basuh muka. Pasal apa? Sebab Tuhan suruh. Iza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Basuh muka. Benda tu di luar otak. Hukum syarak di luar otak. Boleh bah? Sikit sebanyak. Sebelum saya hurai hukum adat ni banyak. Sebab ada lah macam orang kata, itu boleh Ustaz, Tuhan mampu buat. Kan, hari tu heboh ada orang boleh cakap dalam perut lah, ada orang beranak kerih. Tuan-tuan baca buku apa? Cakap dengan jin, apa? Cakap dengan jin. Pustaka Mastika. Dulu Mastika ni cerita pasal politik, cerita pasal perang dunia, ekonomi dunia, dan ni semua cerita hantu lah. Aku pun pelik semua. Ada tu beranak keluar kerih. Saya kata mana boleh. Kan ke harus Ustaz? Tuhan mampu buat. Betul. Tapi hukum adat dia tak berlaku. Hang bayang beranak keluar kerih macam mana? Tak lebuh punggung keluar. Otak letak mana? Logik. Sebab tu timbang dengan 3 hukum ni. Apa berlaku dunia ni timbang 3 hukum ni. Syarak kena tak? Akal kena tak? Adat logik tak? Nak berjaya kena usaha. Nak pandai kena mengaji. Nak kuat kena jaga kesihatan. Ni tak main jampi kuat. Oh, seronok begitu. Jampi kaya. Jampi 2 langkah kaya esok. Tak jadi. Kena usaha, kena meniaga, kena apa. Hukum adat. Sebab tu kenapa 3 hukum ni ulama tauhid sebut? Supaya kita apa berlaku dunia ni timbang dengan 3 hukum ni. Ada, okey. Tak ada, out. Supaya jangan tertipu. Banyak orang menipu dunia ni kan. Tiba-tiba telefon, encik dapat Mercedes-Benz, tapi encik kena pergi ke Port Kelang, encik kena settle down, bayar cukai, sebab kita nak settle cukai tu. Ramai kena tipu. Termasuklah kawan-kawan aku sekali, ustaz juga tu aku geram tu. Lebuh 3-4 ribu. Kenapa yuk? Kena ustaz dia menipu awak. Mika ni nama je ngaji tauhid, dan tauhid ada berapa hukum. Ada kait Syekh. Sebab tu kena mengaji. Mengaji tu hidupkan kehidupan. Pasal apa dia nak bagi Mika kereta? Tiba-tiba nak bagi Mika kereta pasal apa? Jabatan bertuah ustaz. Baik dia cabut diri sendiri, dia kaya, bagi kita buat apa? Yang pergi minta nombor ekor kata bomo. Kalau dia tahu nombor ekor, baik dia tikam, bagi kita buat apa? Ni tak jalan ni, otak tak jalan. Benar. Lepas ni, jadi insya-Allah dapat sikit mana kita ini. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat supaya jadi pegangan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Habibie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmar rahim ya man haqqaq.